Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Ustaz Muhammad Hidayat bin Mahdi. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan tentang soalan 2 tentang liberalisme. Assalamualaikum, nama saya Zahira binti Zulkifli. Saya akan membentangkan pengenalan. Liberalisme bermaksud sebagai tindak balas terhadap pemerintahan kuku besi federalisme dan teokrasi yang menjadikan pengalaman akhir masyarakat barat selama lebih kurang 1000 tahun. Pemaknaan terhadap liberalisme sering berbeza daripada satu kelompok yang lain. Tidak menafikan bahawa liberalisme dibangunkan untuk memelihara kepentingan dan tujuan makasih manusia yang secara semula jadinya inginkan kebebasan daripada sebarang penindasan. Sebagai istilah yang longgar bermaksud keterbukaan, dari segi literal pula perkataan bermaksud tertutup dan tidak terbuka kepada kepelbagaian, kemajuan dan perubahan. Pada sudut lain, Islam menggariskan bahawa dari segi vertikal manusia adalah hamba kepada Tuhan. Hakikat ini tidak mungkin bebas daripada Tuhan kerana manusia selamanya berhutang akan kewujudannya kepada Tuhan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Dia Syahir binti Nur Azamri. Saya akan menerangkan tentang liberalisme dalam beragama. Pemikiran liberalisme ini sangat bersanggah dengan agama Islam dan kebiasaannya orang yang berfikiran liberal ini beranggapan bahawa agama ini menjaga hak kebebasan mereka. Ini boleh terjadi kerana 3 sebab, iaitu mereka salah dalam mentafsir Al-Quran dan Hadis, terpengaruh dengan ideologi Barat dan juga kurang pengetahuan tentang Islam. Contoh hak kebebasan ideologi Barat adalah mengubah fizikal atau jantina, melakukan hubungan sejenis LGBT, menginginkan pemakaian yang bebas dan ingin melakukan segala perkara yang haram dan melampaui batas. Pemikiran liberal ini hanya keinginan manusia yang mengikut nafsu dan tidak pernah merasa cukup dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Nama saya Zabah Sarah binti Saidi. Seterusnya saya ingin membentangkan kesan liberalisme. Kesan kekedilan ialah diburukkan menyembah kepada negara-negara barat sehingga menyebabkan mereka sendiri terasa hina, diperbudak dan hilang kejatian serta kebanggaan diri. Memberikan kesan negatif terhadap kesucian dan keturunan agama Islam. Memisahkan umat Islam daripada landasan Islam yang sebenar. Antara pendapat tokoh-tokoh di Timur Tengah adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani, bukanlah kelompok kafir. Tokoh-tokoh di Malaysia adalah Sister in Islam, SIS, Dr. Kasim Ahmad, Parti Sosialis Rakyat Malaysia dan Benz Ali, pengarang buku Antitesis. Saya Nur Umi Nadira binti Rosman seterusnya akan membentangkan tentang menghormati agama lain mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Keharmonian dalam kalangan masyarakat yang berbilang agama dapat diwujudkan sekiranya masyarakat memiliki sifat saling hormat-menghormati antara satu sama lain walaupun berbeza dari segi agama dan kepercayaan. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh yang terbaik. Jadikanlah pesanan dan cara hidup Nabi Muhammad yang secara keseluruhannya berpandukan Al-Quran sebagai panduan kehidupan. Nabi Muhammad SAW sentiasa berbuat baik kepada mereka yang bukan beragama Islam. Berkaitan hal ini terdapat banyak kisah-kisah dalam kehidupan dan pesanan-pesanan suci Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Toleransi telah banyak diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Sebagai contoh dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW bekerjasama dengan orang yang bukan Muslim untuk saling melindungi dari diserang musuh. Selain itu, Nabi Muhammad SAW mampu bergaul dan berhubungan secara sosial dengan tetangganya yang beragama Yahudi di Madinah. Demikianlah antara contoh-contoh yang baik dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Iqmal bin Abdul Khalid. Saya ingin membentangkan tentang isu semasa. Seluruh dunia pada masa kini, khususnya negara Islam, sedang diancam dengan pemikiran liberalisme. Antaranya ialah golongan liberal berusaha memperjuangkan kebebasan berfikir dan bersuara secara mutlak, terutamanya melalui jarak hak asasi manusia seperti isu seks bebas atau LGBTQI dan kesamarataan. Walaupun berlaku penjanggahan
dengan ajaran agama Islam. Yang kedua ialah golongan liberal juga berusaha menyamakan agama lain setaraf dengan agama Islam agar kedudukan agama Islam, iaitu agama yang paling benar dan diredai oleh Allah SWT, dapat dijatuhkan dan dilenyapkan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Luqman Arif bin Zulkifli. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesimpulan bagi liberalisme. Tuntasnya kita tidak harus terkeliru antara prinsip-prinsip makasih syariah dan seruan-seruan ke arah hawa nafsu yang bertopengkan makasid. Kita juga perlu menjauhi daripada mengambil ilmu makasih ini secara separuh-separuh, hanya mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.